Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Iqbal Yusof. Dan saya Kairunisa Kasnun. Anda sedang menonton Dialog TVS Iqbal. Pastinya Dialog TVS membawakan kepada anda diskusi isu-isu semasa, topik-topik hangat dan bersama panel-panel jemputan kita. Betul. Dan sudah tentu tumpuan kita pada hari ini adalah yang hebat diperkatakan sebenarnya. Betul, sebenarnya jika anda berada di Bandar Kuching, di sekitar Kuching, persiapannya telah pun bermula. Betul. Itulah dia sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Untuk umum sedia maklum, sebenarnya sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka ini telah dilaksanakan pada hujung Mei lalu. Kita mulakan dengan konvoi kembara Sarawak Merdeka yang dimulakan daripada utara di Lawas. Sarawak di Lawas. Dan sebenarnya untuk makluman semua, sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka ini antara lain menjadi platform terbaik dalam menyemai semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Sarawak khususnya dan di Malaysia secara amnya. Betul. Dan jadi sudah tentu untuk turut serta dengan kita membincangkan serta menceritakan kepada kita dan juga penonton semua mengenai signifikannya sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka, kita persilakan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, dan juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak. Dan pastinya Menteri bertanggungjawab untuk melaksanakan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka ini. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam Dialog TVS. Pastinya minggu ini minggu yang amat sibuk pada Datuk Seri. Bukan sahaja pada minggu ini. Bukan minggu ini saja saya kira. Bermula dah. Sejak daripada penghujung Mei. Betul. Okey Datuk Seri, kita terus saja dengan soalan signifikan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka ini dan kenapa kita perlu meraihkan? Kalau kita lihat sambutan ini disebutkan sebagai sambutan 60 tahun kemerdekaan. Ia menunjukkan kepada kita dan juga kepada umum bahawa Sarawak ini tahun ini telah mencapai 60 tahun kemerdekaan. Tarikhnya seperti kita sedia maklum adalah pada 22 hari bulan Julai 2023. 60 tu bermula daripada dibelakangkan 60 tahun sebelum ini, iaitu 22 hari bulan Julai 1963. Kenapa tarikh? Apa yang berlaku pada tarikh tersebut? Tarikh tersebut amat signifikan sekali, terutama sekali kepada rakyat Malaysia yang datang daripada Sarawak dan juga negeri Sarawak. Kerana pada tarikh tersebutlah Sarawak mencapai self-government, di mana kerajaan penjajah pada masa itu, kerajaan British telah menyerahkan kuasa pentadbiran, kuasa politik kepada anak jati Sarawak. Dan di situlah ketua menterinya bertukar daripada orang British, orang putih kepada orang Sarawak, dan juga gubernurnya bertukar daripada orang putih kepada orang Sarawak. Dan mungkin Datuk Seri dari sudut pandang rakyat kita misalnya, apakah sebenarnya yang perlu diraikan oleh rakyat Sarawak untuk turut serta bersama dengan kerajaan Sarawak dalam kita menganjurkan sambutan perayaan? Adakah ia konvoi semata-mata atau ramai-ramai naik motosikal sama-sama? Bagaimana Datuk Seri? Kemerdekaan itu amat penting dalam mana-mana negara. Kadang-kadang ada yang sanggup berkorban nyawa untuk menuntut kemerdekaan. Kita tidak melalui proses tersebut, dan sebab itulah kita perlu menghayati kemerdekaan ini secara mendalam. Kadang-kadang kita lupa apabila sebuah negeri, sebuah negara itu sudah mencapai tahap kejayaan, baiknya dalam ekonomi, baiknya dalam politik, baiknya dalam apa-apa yang lain. Termasuk dengan anak-anak muda yang pergi belajar dan balik, kadang-kadang mereka terlupa bahawa apa yang mereka dapat lihat pada masa ini dari segi prasarana, dari segi pentadbiran, dari segi ekonominya, ia tidak tergolek begitu saja. Ia tidak menjadi begitu saja. Ia telah melalui proses yang amat panjang, amat banyak. Dan dalam perjalanan itu banyak juga halangan-halangannya, pahit manisnya banyak juga. Sebab itulah kita hendak mengembalikan supaya
rakyat dapat menghayati. Ya. Jadi untuk rakyat dapat menghayati, jadi kita bawa sejarah-sejarah ni kembali. Dan ia dapat dilakukan melalui sambutan-sambutan seperti ini. Sambutan kali ini 60 tahun Jubilee Intan. Yang dalam Jubilee Intan itu banyak program-program tertentu. Sebab itu programnya bukannya hanya menjurus di bandaraya saja, di pusat pentadbiran, tidak. Kita pergi ke tiap-tiap sampai masuk ke pelosok negeri. Daerah. Daerah daripada bahagian ke daerah-daerah, ke daerah kecil. Ya, sebab kalau kita tengok seperti yang Datuk Seri katakan tadi, kalau kita tengok aktiviti yang dijalankan, aktiviti yang diatur, memang boleh dikatakan touch kepada rakyat bukan sahaja di kawasan bandar, tapi di kawasan luar bandar, di kawasan pedalaman. Jadi kalau Datuk Seri melihat dengan aktiviti yang dijalankan ini, bukan sahaja konvoi kembara, tapi ada juga perarakan, ada juga kapal berhias, ini tidak terhenti pada 22 Julai itu. Pada pandangan Datuk Seri sendiri, dengan bagaimana dengan peringatan 60 tahun Sarawak Merdeka ini, dengan aktiviti yang dianjurkan, boleh berfungsi sebagai satu kuasa penyatuan? Oh, mestilah. Apabila aktiviti-aktiviti itu diadakan sedikit sebanyak, harapan kita adalah untuk ia dapat diterima rakyat. Rakyat jadi sedikit sebanyak mengerti apa yang berlaku sepanjang 60 tahun. Dan selain daripada itu, rakyat akan dapat menghayati bahawa apa yang mereka dapat lihat pada hari ini dari segi prasarana, dari segi politiknya, dari segi pentadbiran, ia telah melalui banyak liku-liku. Dan apabila rakyat rasa dapat menghayati, dan selain daripada itu melalui aktiviti-aktiviti yang sepadan, yang boleh menyentuh hati dan juga menyebabkan rakyat itu menjadi gembira. Create that feel good feeling. Jadi mereka akan dapat bersama-sama, sentiasa bersama-sama dengan kita. Yang kita khawatir apabila rakyat tidak bersama. Bila rakyat tidak bersama, sebuah kerajaan itu akan menghadapi masalah. Jadi apabila rakyat faham bahawa apa yang dapat mereka lihat pada hari ini adalah pengorbanan bapa, nenek, moyang mereka dan juga pemimpin-pemimpin yang sedia ada. Bagi mengecap kemerdekaan itu sendiri, Datuk Seri. Dan mungkin dari segi penganjuran, Datuk Seri, apakah antara, jika dapat dikongsi, antara fokus kepada pembangunan dan juga perpaduan? Ya, menjurus kepada banyak. Program 60 tahun kemerdekaan ini ramai orang melihatnya sebagai bermula dengan konvoi kembara pada 28 hari bulan Mei tahun ini. Bermula daripada Lawas. Tapi kalau kita lihat, ia bermula sebelum daripada itu. Karena sebelum bermulanya konvoi, kita ada apakah tema kita. Kalau kita hendak mengadakan satu-satu acara besar seperti ini, apakah temanya? Jadi kita telah membuat pemilihan dari segi logo, dari segi tema, dan juga kita buat lagu. Ini semua dibuat sebelum itu, karena pada 28 hari bulan Mei, bila pelancaran saja di konvoi, semua dah dipakai. Semua sudah ada, logonya sudah ada, lagunya pun sudah ada. Tema. Kita buat pertandingan. Kita mahu rakyat Sarawak terlibat bersama. Semua lagu-lagu tu ramai sekali yang hantar penyertaan. Jadi kalau tak silap saya, untuk lagu saja lebih daripada 70 penyertaan. Ramai. Kita beri keutamaan. Ia dibuka kepada seluruh Malaysia, tapi mesti ada Sarawak Connection. Sarawak Connection. Jadi kita juga dapat penyertaan daripada Semenanjung, daripada sini. Jadi di situlah kita dapat slogan Sarawak Maju Makmur. Dan selain daripada itu, lagunya juga. Dan selain daripada itu, logonya. Itu telah ada komitinya sendiri. Dan
Permulaannya adalah konvoi. Ya. Konvoi kemerdekaan yang bermula pada 28 hari bulan Mei tahun ini. Tidak pernah saya lihat jelajah ataupun konvoi ataupun gembara yang terlalu halus seperti apa yang dilihat kita pada. Selalunya konvoi ataupun gembara macam ini dia hanya pergi ke Bandar-bandar. bandar besar saja. Dan banyak juga yang terpaksa ditinggalkan. Tapi untuk gembara kemerdekaan 60 tahun ini ataupun konvoi gembara ini, tiap-tiap bahagian di negeri Sarawak tidak ditinggal. Sarawak ada 12 bahagian. Tiap-tiap bahagian tidak ditinggalkan, dan selain daripada itu apabila dia sudah sampai ke satu bahagian, jawatan kuasa bahagian itu akan mengatur lagi konvoi ke daerah-daerah, kan daerah-daerah kecil. Dan tiap-tiap tempat itu dia ada side program dia lagi. Digital exhibition, jualan-jualan, dan selain daripada itu program-program lain lah. Mengikut kehendak ataupun mengikut apa yang boleh diaturkan oleh satu-satu bahagian itu. Sebab itu program ini begitu panjang sekali, memakan masa lebih daripada 50 hari. Betul. 50 lebih hari kalau kita kira-kira. Datuk Sri, kalau kita lihat aktiviti yang dianjurkan untuk engagement dengan rakyat sendiri di kawasan bandar, di kawasan luar bandar, di kawasan pedalaman, kenapa memilih daripada pihak Datuk Sri sendiri, kenapa memilih untuk mengadakan jelajah konvoi motosikal? Kenapa itu yang dipilih? Kalau kita lihat jelajah ini yang melibatkan dua jenis kenderaan, motosikal dan juga kenderaan bermotor, kereta. Dan kalau kita lihat motosikal ni memang selalunya dikaitkan dengan belia-belia. Dan belia-belia memang minat dengan program-program seperti ini. Sebab itu kalau kita lihat di tiap-tiap bahagian di mana dia pergi, yang melibatkan rakyat tempatan dalam bahagian tersebut, hampir semua belia-belia. Jadi kita mau membawa belia tu bersama dengan kita secara halusnya lah. Dan selain daripada itu, dalam program-program sampingan, baiknya program sokan, baiknya program expo digital, jualan-jualan, kitchen dia, kitchen belia dia. Semua banyak melibatkan belia. Itu yang menarik. Jadinya apabila melibatkan engagement dengan belia, penduduk tempatan, dan lagi menarik apabila dia melibatkan lagi daripada menteri itu sendiri yang akan turun bersama-sama dengan penduduk di sekitar untuk bermotosikal konvoi bersama-sama. Sebenarnya selain daripada konvoi, ada satu lagi penganjuran aktiviti yang menarik minat saya lah. Digital exhibition, dan juga pada masa yang sama menjadi wadah untuk mengetengahkan serta memperjelaskan kepada masyarakat mengenai strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Ya, saya amat setuju dengan pandangan tu, kerana selain daripada mengadakan program aktiviti seperti itu, adalah platform wadah untuk kerajaan memaklumkan kepada rakyat berkenaan dengan apa perancangan pembangunan yang telah diadakan sepanjang 60 tahun ini. Bagaimana ia bermula daripada dulu politik pembangunan, politik development, kepada apa yang dapat kita lihat pada hari ini. Dan selain daripada itu juga untuk memaklumkan kepada rakyat seperti apa yang saya katakan tadi, apa yang telah dilalui. Kemajuan dan juga apa yang dapat kita lihat pada hari ini, dia tidak datang bergolek begitu saja. Satu ketika kita pernah menghadapi masalah dengan komunis. Satu ketika kita pernah menghadapi masalah dengan jiran-jiran. Satu ketika kita pernah menghadapi masalah antara kaum. Tapi hari ini keadaannya semua sudah berlainan. Di mana baiknya kita orang Kristian, baiknya kita orang Islam, baiknya kita orang agama lain, semuanya berasa gembira. Inilah satu daripada platform wadah untuk kita
berinteraksi, memaklumkan kepada rakyat. Itu antara signifikan pada awalnya signifikan Betul. sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka diraikan. Pastinya kita akan tanya banyak lagi yang lebih mendalam, kita kupas lagi dengan lebih mendalam bersama dengan Datuk Sri. Signifikan sambutan 60 tahun Betul. Sarawak Merdeka ini, bagaimana impaknya kepada pelancongan, bagaimana daripada kementerian untuk menepisnya pelbagai persepsi negatif. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Baik, bertemu kembali dalam Dialog TVS. Sudah tentu, Karunisa, sebelum ini tadi kita ada membincangkan mengenai apakah signifikannya sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka kepada seluruh masyarakat Sarawak, dan sudah tentu ia juga menjadi antara wadah bagi menyampaikan kepada umum mengenai apakah antara yang telah pun dicapai oleh Kerajaan Sarawak. Baik, kita teruskan. Betul. Sebelum kita teruskan dengan Datuk Sri, sebenarnya suka saya kongsikan kepada anda yang menonton TVS khususnya, pastinya kita membawakan laporan-laporan berkenaan dengan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka, di mana sambutan ini telah dimulakan pada penghujung 28 Mei yang lalu, di mana kita start dengan kembara konvoi bermotosikal di utara Sarawak dilawas dan menjelajah ke setiap daerah dan bahagian di Sarawak dalam usaha untuk kita bersama-sama menerapkan semangat patriotisme di dalam kalangan rakyat khususnya. Dan kita terus sahaja dengan Datuk Sri berkenaan dengan impak pelancongan sebenarnya dengan sambutan ini. Bagaimana Datuk Sri melihat? Senyum Datuk Sri apabila kita bercakap dengan pelancongan itu dekat dengan Datuk Sri. Dekat dengan hati-hati. Impak pelancongan sebenarnya, kalau mungkin ada juga yang bertanyakan sebenarnya tujuan dibuat ini, bagaimana impak pelancongan, bagaimana ia dapat menggamit ataupun menerap rasa daripada orang luar Sarawak khususnya untuk melihat bertandang ke Sarawak. Bertandang ke Sarawak. Kadang-kadang kita silap apabila kita menyebut pelancongan berarti pelancong daripada luar. Banyak yang dilakukan oleh kita ini adalah untuk menyemarakkan juga pelancongan domestik. Ini banyak berlaku apabila kita dilanda oleh COVID dulu. Betul. Sarawak adalah satu-satu negeri di mana industri perhotelan kita tidak lumpuh pada masa itu. Kenapa? Sehingga kawan-kawan saya di Semenanjung Malaysia mau melihat, kenapa? Karena kerajaan negeri kita support. Masa COVID menggunakan hotel 5-star hotel, Hilton pun digunakan untuk tempat kuarantin. Kerajaan yang bayar. Jadi itu adalah satu cara kerajaan untuk menghidupkan industri itu. Balik kepada sambutan 60 tahun. Apabila yang melibatkan tiap-tiap pusat pentadbiran, di mana ada hotel, di mana ada lodging house, di mana ada 2-star, 3-star hotel, even homestay Airbnb, termasuk homestay, semua penuh. Karena yang ikut dalam konvoi dan ikut dalam pameran-pameran, mereka perlu ada tempat tinggal. Mereka perlu makan. Gerai-gerai, restoran pun semua hidup. Sedikit sebanyak menyemarakkan ekonomi. This ada spin-off. Kita katakan spin-off. Baiknya di Lawas, di Limbang, di Miri, di Bintulu, di Kapit, semua tempat. Baiknya yang hotel, restoran, gerai-gerai makan, penjaja kecil, semua barang-barang peniaga kecil. Sedikit sebanyaknya memberi kesan positif. Dan kemuncaknya di Kuching, 22 hari bulan. Kita lihat apa yang berlaku di Kuching. Kita adakan konsert rakyat, kita adakan pelbagai yang lain. Penuh hotel di Kuching hari ini. Saya difahamkan tak ada tempat lagi dah. Jadi boleh kita katakan bahawa sedikit sebanyak itu hanya untuk industri hotel. Restoran, gerai-gerai makan, memang kalau di Kuching ni
kita ke top spot pada masa ini memang Memang nak cari tempat pun susah. Makanan. Jadi maknanya Itu adalah spin off daripada sambutan ini, dan sedikit sebanyak inilah yang menyemarakkan industri pelancongan. Ini karena ini adalah industri pelancongan. Betul. Secara keseluruhannya memberi impak kepada setiap sektor, Betul. setiap dia tidak terlepas bukan sekadar big players. Betul, bukan sekadar big players, kepada yang sekecil-kecilnya pun juga turut terkesan dengan sambutan ini. Maknanya saya kira sasaran untuk mencapai 3 juta pelancong itu tak ada masalah. Tak ada jadi masalah. Karena saya pun memantau daripada bulan 1, bulan Januari sampai bulan Jun. Jangkaan kita semua sudah dilintasi. Jumlah pengunjung yang datang, jumlah hotel occupancy semuanya jauh daripada apa yang kita jangkakan. Termasuk dengan Borneo Cultures Museum, jumlah orang yang hadir penuh. Karena itu adalah satu daripada must visit place. Apa-apa yang singgah di Kuching ni. Itu dia. Iqbal, kalau kita tengok tadi Datuk Seri ada maklumkan mengenai penglibatan beliau dalam sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka ini, bukan sahaja di kawasan bandar tapi juga di kawasan luar bandar dan di setiap daerah dan juga bahagian. Kalau kita lihat Datuk Seri baru-baru ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada rebranding Rakan Muda. Di mana Rakan Muda ini telah ditubuhkan pada tahun 1994, 29 tahun yang lalu, dan selepas 29 tahun di rebranding semula. Jadi daripada pihak Datuk Seri sendiri, bagaimana Datuk Seri untuk secara keseluruhannya untuk melibatkan belia ini dengan rakan muda dan dikaitkan dengan pelancong dan juga aktiviti-aktiviti yang dijalankan, Datuk Seri? Alhamdulillah juga saya dapat melihat rebranding Rakan Muda itu boleh menganjakkan lagi penglibatan belia dan juga pemuda, dan selain daripada itu sebagai satu penghargaan kerajaan pusat terhadap contribution ataupun sumbangan belia dan juga pemuda. Kita di Sarawak ini, walaupun program itu adalah program pusat, kita juga menerima, dan selain daripada itu kita juga mempunyai banyak program-program belia. Baru 3 minggu lepas saya pergi ke Sabah untuk berjumpa dengan belia-belia di sana. Dan kita di sini pun selain daripada kita berhubung bersama dengan belia-belia di bandar, kita pergi ke segenap pelosok dalam negeri Sarawak ni. Kita ada town hall kita sendiri. Kita nak mendengar aspirasi belia-belia kita, apa yang mereka mahu daripada kerajaan, dan selain daripada itu apa yang dikuatiri oleh mereka, yang selalunya apabila kita dapat feedback daripada mereka itu ia lebih kepada security lah. Mereka belajar takut nanti tak dapat pekerjaan dan sebagainya. Semua ini kita compile. Kita compile di mana-mana saya pergi, ataupun timbalan-timbalan saya pergi dalam program-program jelajah belia dan sebagainya. Kita compile program hasrat, aspirasi belia-belia, dan daripada situlah kita mengaturkan program-program kita supaya menjurus kepada kehendak apa yang belia mahu. Dan selain daripada itu, daripada aspirasi, daripada maklum balas yang kita dapat daripada golongan belia ini, kita dapat merancang dasar-dasar, dan juga untuk saya membawa kepada Yang Amat Berhormat Premier tentang arah tuju bagaimana kita hendak mendekati belia-belia ini. Karena belia-belia ini adalah golongan yang nak kita kuatiri tak juga, tapi mereka adalah pelapis. Mereka adalah yang akan memberi kesinambungan kepada siapa yang memimpin pada masa ini. Kalau kita tidak jagakan mereka dengan baik, kita tidak acuankan mereka untuk menjadi warga negara, pemimpin yang dapat kita harap untuk mengambil alih pentadbiran di masa akan datang, kita akan menghadapi masalah. Sebab itulah kita mesti rapat dengan mereka supaya mereka pun menjurus kepada
patriotik Ya, betul. terhadap negara dan bertanggungjawab. Inilah Saya yang kita lakukan. seolah memahami concern yang Ya. disuarakan oleh Datuk Seri, dan jika kita lihat Datuk Seri di era digitalisasi, Ya. golongan belia atau yang Ya. banyak menggunakan media sosial Ya, kita. Jadi tapi dalam penggunaan media sosial Ya. itu ada juga sedikit komen-komen negatif yang ditinggalkan terhadap pembangunan yang telah diusahakan oleh Kerajaan Sarawak. Macam Terlalu sinis betul. kadang-kadang. Kadang-kadang jawab bagaimana daripada tindakan daripada pihak Datuk Seri sendiri untuk menangani masalah-masalah itu. Persepsi Ya. khususnya. Dia banyak menjurus kepada persepsi. Ya. Jadi di situlah tanggungjawab pemimpin-pemimpin dan juga kerajaan bagaimana hendak menerangkan. Betul kalau dari golongan belia ni, kita semua macam saya pun pernah melalui proses darah gemuruh. Kita mahu semua cepat-cepat. Ini kalau ini tak betul, kerajaan tak baik. Ini tak betul, ini tak ada, kerajaan tak baik. Betul. Ia menjadi tanggungjawab siapa yang memegang tampuk kerajaan. Mereka memegang pentadbiran untuk dapat berdiskusi ataupun memberi penerangan bahawa kita ni menjurus kepada itu, tapi memandangkan kadang-kadangnya banyak yang perlu kita fikirkan. Yang pertama keuangan, dan selain daripada itu prasarana-prasarana. Sekiranya prasarana-prasarana itu belum lengkap untuk kita dapat membawa digitalization kepada interior. Niat kerajaan, niat Abang Ju tu kalau dapat sekelip mata semua. Setiap pelosok negeri itu lengkap, dapat berhubung. Kalau dapat 5G terus semua. Tapi kecuali kita ada Aladdin lamp lah. Lampu Aladdin tu Sekelip boleh. mata. Tapi kita belum ada. Jadi kita perlu sabar. Fasa by fasa. Face by face. Dan inilah yang kita perlu maklumkan kepada mereka. Dan selain daripada itu, kita dapat maklum balas yang baik. Bahawa belia-belia ni taklah gelojoh sangat. Mereka faham. Mereka faham bahawa keadaannya adalah masih lagi memerlukan progresif development macam itu. Jadi alhamdulillah kalau kita rujuk kepada mereka, beri penerangan dengan cara baik, mereka dapat faham. Bukanlah terlalu sinikal dengan apa yang dijalankan oleh kerajaan dalam usaha untuk membangunkan, untuk memajukan negeri itu secara keseluruhannya. Okey, Datuk Seri, kalau kita lihat sambutan-sambutan besar contohnya seperti sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka ini, apakah kesinambungan selepas ini untuk kita terus menerapkan semangat cintakan negara, cintakan negeri dan patriotik itu sendiri, selain daripada macam kita tahu setiap tahun yang akan ada bulan kemerdekaan, Hari Malaysia, time tu je lah memang semangat berkobar-kobar kita patriotik. nak sepanjang tahun lah. Kita nak sepanjang tahun daripada Januari sampai ke Disember, sambung lagi ke Januari dan dia berterusan. Bagaimana daripada pihak kerajaan negeri sendiri? Saya melihatnya sebagai apabila kita memegang tampuk kerajaan, bila kita jadi pemimpin, program-program yang kita lakukan itu tidak mestinya sentiasa dijalankan. Kesinambungan tu ongoing. Jangan kita rasa bahawa saya sudah buat ini, saya sudah buat ini. Cukup. Jadi kita perlu mendapat maklum balas daripada mereka apa yang perlu nak kita lakukan. Baiknya untuk belia, baiknya untuk orang pertengahan umur, baiknya untuk orang yang menjurus kepada masjid, surau, gereja, the religious group. We have to, kita pun perlu juga mendengar maklum balas mereka dan mengaturkan dasar-dasar program mengikut kesesuaian supaya semua segenap sektor dalam masyarakat rasa we've got a good government. Kita mempunyai kerajaan yang baik yang tidak mengenepikan agama kita, bangsa kita, harapan kita. Kalau kita dapat mencapai tahap seperti itu, insya-Allah saya rasa sokongan daripada rakyat akan berterusan. Menyeluruh, Datuk Seri.
Dan Datuk Seri, mungkin jika kita singkap kembali lah daripada 28 Mei kan, erti kemerdekaan itu sebenarnya bukan hanya terbatas kepada bebas daripada penjajah, dan mungkin ia juga memerlukan setiap rakyat itu untuk keluar daripada pemikiran lama. Ya. Pandangan Datuk Seri? Oh, saya amat bersetuju kepada itu. Sebab itulah juga dalam perjalanan politik saya memberi penekanan kepada pembangunan insan, education, ilmu pengetahuan. Karena hanya dengan ilmu pengetahuan kita dapat berfikir, betul, membuat analisa dan melihat apa yang baik. Karena kita tidak dapat terbelenggu dengan pemikiran statik. The world is revolving. The world, orang kata dunia tanpa sempadan ni dia makin kecil. Karena hari ini kalau kita nak berhubung dengan Kuala Lumpur, nak berhubung dengan anak kita di London, it's just by itu saja. Jadi kita perlulah sentiasa mendalami ilmu dan mengetahui apa yang berlaku. Baiknya dari segi semasa, baiknya dari segi apa-apa ilmuwan saja. Dan dengan cara itu baru kita dapat melihat apa yang perlu kita lakukan. Kalau dahulu kita tidak tahu, macam saya sendiri pun apabila Abang Jo, premier kita bercakap berkenaan dengan karbon. Saya pun mula-mula saya pun heran apa Perdana Menteri premier dia cakap tentang carbon storage. Tapi ia memberi sedikit kepada diri saya untuk mendalami. What is he talking about? So you have to go to Google, belajar sedikit apa berkenaan dengan carbon, apa berkenaan dengan spektrum. Spektrum, at one time I was wondering apa spektrum ni. Jadi saya percaya, bukan saya yang melihatnya dari perspektif itu, yang lain pun berkenaan dengan renewable energy. Karena sebelum ni kita hanya tahu tentang fossil fuel. Betul. Sikit-sikit nak minyak tu mesti minyak. Betul. Minyak diesel, minyak petrol itu saja. Sekarang ni kita dapat melihat bahawa banyak lagi green energy, kuasa energy, green energy. Dan rakyat terbuka. Saya percaya rakyat terbuka. Dari segi apabila anjakan seperti itu. Ini yang memberi keunikan. Saya pun seronok juga kadang-kadang melihat pembaharuan-pembaharuan. Hanya satu saja, Abang Jo ni saya kadang-kadang saya lihat dia terlalu laju. Nak catch up. Kita nak catch up dengan dia pun susah betul. Dia keluar macam-macam barang baru. Algae sebagai fuel dan sebagainya. But it's good. It's good for us. Begitulah dia, Sarawak Maju Makmur. Itulah dia, betul, Sarawak Maju Makmur. Sarawak Maju Makmur. Tak lupa juga kita telah pun mencapai status negeri berpendapatan tinggi. Betul, negeri berpendapatan tinggi. Dan pastinya sebenarnya banyak lagi sebenarnya kita nak kupas sebenarnya signifikan 60 tahun Sarawak Merdeka, tapi masa mencemburui. Betul, seperti biasa masa memang mencemburui kita. Dan saya percaya pada para penonton, apa yang terbuku di hati, mungkin nak tanya apakah signifikan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka ini telah dijawab oleh Menteri yang bertanggungjawab, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sebenarnya kenapa dilakukan, kenapa perlu kita meraihkan sambutan ini, dan pastinya kepada anda, jangan lupa esok turunlah beramai-ramai seawal jam 7.30 pagi dengan perarakan hari Sabtu. Betul hari Sabtu, betul 22 Julai. Hari Sabtu. 22 Julai. Untuk kita sama-sama meraihkan. Kepada yang mungkin susah nak bersesak-sesak kerana ada anak-anak kecil, kerana boleh juga saksikan siaran langsung majlis perarakan di TVS daripada pagi sampai malam. Sebenarnya malam kita ada, kita siarkan juga. Sebenarnya pagi kita ada perarakan dengan ada formasi 60-nya dengan pelbagai persembahan yang menarik, dan juga pada malam kita ada ni yang lagi menarik sebenarnya. Konsert rakyat. Kita berterima kasih kepada Datuk Karim sebenarnya membawa artis-artis yang hebat sebenarnya, konsert free. Hebat sebenarnya. Betul. Dibawakan antara nama-nama besar, nama-nama terulung dalam industri. Kita ada Datuk Awi. Yang penting. Yang penting. Ungu. Dan selain itu kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah kerana sudi bersama kita di pentas TVS untuk berkongsikan mengenai signifikan
sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Dan kepada anda seperti biasa, sekiranya anda ada cadangan atau pandangan ataupun ada isu-isu yang ingin kita bicarakan di pentas Dialog TVS ini, jangan lupa untuk hantarkan pandangan anda ataupun pendapat anda di semua platform media sosial kami, tidak kira di Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube dan juga sebagainya. Dan dengan hashtag Dialog TVS. Dengan itu, saya Khairunisa Kasnun. Dan saya Iqbal Yusof. Assalamualaikum dan salam hormat. Selamat malam.